Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, malam Sayyidul Ayyam, dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bulanan kita dengan menggunakan kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan hadis-hadis di dalam Kitabul Ilmi, iaitulah himpunan hadis yang berkaitan dengan bicaranya ilmu. Dan hari ini, kalau tak silap saya, kita telah sampai kepada muka surat yang ke-102. Betul tak? Muka surat 102, iaitulah pada hadis yang ke-93. Iaitulah bab man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imami awil muhaddisi. Iaitulah ini satu bab pada membicarakan sesiapa yang melutut di sisi imam. Yang dimaksudkan imam di sini, kalau ikut terjemahan Jakim ini, dia bubuh pemerintah atau yang berkata-kata. Sebenarnya bukan imam di sini, imam pemerintah. Imam di sini adalah imam al-imam, iaitulah sebagai alim ulama. Kan dulu semua gelaran sebagai al-imam, al-imam. Atau orang yang berkata-kata di sini bukan orang berkata-kata. Al-muhaddis itu adalah satu kategori ulama yang pakar hadis. Al-muhaddis. Al-muhaddis bukan orang yang berkata-kata, tetapi al-muhaddis di sini sudah pasti ia merujuk kepada orang yang alim dalam bidang hadis. Al-muhaddis ini sekurang-kurang dia kena hafal tidak kurang 100,000 hadis. 100,000 kita hadis 40 pun dan lagi. Surah Al-Kafirun pun tertukar. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin kan. Duk ulang-ulang. Baik. Itu la'allahu shawab lah. Mudah-mudahan itulah yang dimaksudkan. Tetapi terjemahan ini mungkin ada kekurangannya sedikit. Okey, kita bacakan matan hadis. Hadis ni pada kiraan ini pada hadis yang ke-93. Dalam kitab yang saya rujuk yang lain dalam versi bahasa Arab juga merupakan syarah
Faidul Bari yang dikarang oleh Fadilatul Ustaz Dr. Syekh Muhaddis Ahmad Omar Hashim dan bekas rektor Universiti Al-Azhar. Hadis ini sudah sampai kepada hadis yang ke-89. Hadis yang berbunyi bi isnadina al-muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خرج فقام عبد الله ابن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. Baik. Hadis ni menceritakan tentang adab seseorang yang menuntut ilmu duduk dalam keadaan berlutut. Berlutut di sini adalah duduk dalam keadaan antara dua sujud lah. Dan sebenarnya duduk itulah yang paling bagus posisinya jika nak dibandingkan dengan posisi kita duduk tengah bersila pada hari ini. Tapi saya tak suruh lah duduk dalam sujud semua. Nak abang kata itu sudah dikaji dan dia adalah duduk yang paling bagus. Dan duduk yang bagus untuk menjaga pinggang. Saja saya cerita lah, sebab saya kenal sikit pinggang. Yang tak main 2-3 kali ni bukan pasal saja-saja, tapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena slip disc. Slip disc bahagian L3, L4, L4, L5, L5, S1. Ada 3 layer di belakang ni, di hujung pinggang. Jadi ramai orang duk tanya, Ustaz angkat berat ke Ustaz? Apa ni silap teknik angkat ke, macam-macam angkat pasu ke apa ke? Tak ada angkat apa-apa lah. Memang saya tak buat kerja-kerja berat. Kalau aksiden, kalau dulu muda mungkin ada lah kan. Tapi aksiden tak pernah sampai patah-patah. Cuma bila dikaji-kaji dan dibincang dengan pakar, kata kemungkinan duduk banyak. Jadi kuliah kita malam ni tak boleh lama-lama, takut selibih semua orang ni. Duduk banyak. Duduk lama. Dan duduk lama tu dia tak kena posisi. Kadang-kadang kita terlalu melentik sangat. Kadang-kadang kita terlalu membongkok sangat. Kadang-kadang kita kena kaji lah kot cara duduk kita ni. Dan sehingga kan kena pada saraf ni yang tunjang di belakang, dan dia boleh mengakibatkan cepat lengah, rasa kebah, rasa sakit tak selesa, duduk tak selesa, berdiri tak selesa, nak baring tak selesa, nak menerak tak selesa, kali merangkak begitu je. Ini adalah ujian lah. Bila dah kena macam tu, saya cuba mengkaji tentang penyakit ini. Rupa-rupanya semenjak 2-3 tahun ni penyakit ni sangat popular, sleep disc ni. Kerana ramai yang duduk di rumah masa PKP kan. Dia duduk saja. Duduk tu lama-lama dia boleh jadi sleep disc. Dan saya juga bimbang anak-anak kita hari ni yang sangat lama duduk main game tu. Duduk tengok TikTok, duduk tengok benda-benda merapu, iPad sambil duduk berbongkok dan sebagainya. Itu juga boleh menjadi sleep disc. Sleep disc ni saya rasa boleh bab satuan lah. NGO ramai sangat terkena. Tapi tak apalah, itu kita cerita lah. Dah kaitan dengan duduk ni, duduk melutut kan. Okey, kita tengok pada maknanya bab siapa yang melutut di sisi imam
ataupun yang berkata-kata, saya dah betulkan sebentar tadi, iaitu di sisi al-imam, ataupun di sisi muhaddis, orang yang pakar dalam pengriwayatan hadis. Maksudnya di sisi ulama, tak kisahlah dia mengajar ilmu apa pun, dan dikhususkan di sini al-muhaddis, iaitu mereka yang man ishtaghala bi'ilmi al-hadis, yang istighal, yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu hadis. Baik, Abu Yaman telah menyampaikan kepada kami, ini kata Sayyidina Imam Al-Bukhari, katanya Syuaib telah mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Katanya Az-Zuhri, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah mengkhabarkan kepada aku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menemui orang ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berada di luar, maka Abdullah bin Khuzafah, Abdullah bin Huzafah telah bangun. Huzafah bukan Khuzafah, di situ ada kha. Nama yang sebenar adalah Abdullah bin Huzafah telah bangun sambil bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanya pula di situ dengan bertanya, siapa bapa aku? Tanya Nabi, siapa bapa aku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapa engkau ialah Huzafah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak disoal, sehingga baginda bersabda, tanyalah aku apa yang kamu kendaki. Bila tanya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, bapa hang ni Huzafah lah. Siapa lagi? Dia tanya lagi, siapa bapa aku? Nabi jawab lagi, Huzafah lah bapa hang. Siapa bapa aku? Dia tanya banyak kali. Dia tanya seolah-olah sedang menguji keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak selesa di atas soalan yang telah ditanya berulang-ulang oleh Abdullah bin Huzafah ini. Lepas daripada itu, Nabi pun kata, lah ni yang tanya lah, nak tanya apa tanya? Dia main tinggi sikit suara. Amboi tanya banyak sangat. Kalau kita makan nampak terus lah. Ni apa tanya pak hang? Pak hang tanya pak hang lah. Tanya apa aku? Tanya kat guru apa? Tu. Ubat lagu tu lah. Tanya banyak-banyak. Lalu Sayyidina Umar duduk di atas dua lututnya dan berkata, kami merelai percaya Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Di situ menunjukkan bahawa kedudukan yang agung yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bila dah nampak Nabi ni nampak macam lain, dia terus seolah-olah menyatakan satu kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi sebenarnya sudah mulai tidak selesa. Dan selepas daripada Sayyidina Umar kata sebegitu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiam diri. Nabi pun tak apa, diam terus. Maka di situ menunjukkan bahawa Sayyidina Umar ini sudah pandai membaca dan mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak suka dengan soalan tadi. Ini adalah sebahagian daripada apa yang kita boleh ambil manfaat yang disebutkan khusus dalam tajuk yang dibuat
oleh Imam Al-Bukhari ini ialah berkenaan dengan adab orang yang menuntut ilmu. Ini yang disebutkan secara jelas, hazat tabwib fi bayani li adabil muta'allim 'inda al-'alim haitsu man baraka 'ala rukbatayhi yakunu muhafizan 'ala adabil muta'allim wa yadullu 'ala iqbalihi على العلم وإجلاله لمن يتعلم منه خاصة عندما يكون عند الإمام أو المحدث. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Omar Hashim. Dia kata bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini adalah untuk menerangkan tentang adab. Adab duduk bersama dengan orang-orang yang alim, dengan berlutut di atas dua lututnya, ataupun duduk macam duduk di antara dua sujud itu sebagai menjaga adab ketika mana belajar dan menerangkan dan menunjukkan bahawa dia ni sudi menerima ilmu dan membesarkan bagi mereka yang sedang mengajar. Guru yang sedang mengajar tu dia mengagungkan kerana dia guru, dia menyampaikan ilmu susah payahnya. Mungkin duk murajaah sebelum mengajar, buat persiapan. Jadi dia duduk bagi elok mentazimkan, memuliakan guru yang sudah bersusah payah untuk menyampaikan ilmu. Ni siapa yang biasa jadi guru, dia tahulah rasa macam mana. Ada tak guru dalam ni? Dah lah cikgu noh. Cikgu hak dah. Apa ni yang jadi cikgu, yang jadi guru. Kita ni malam duk study lah, esok nak mengajar apa. Kadang-kadang tulis apa-apa, buat nota. Lepas tu yang mengajar sekolah rendah kena buat pula jenis apa? Ringkasan ke, buat permainan ke apa ke. Esok pipi tengok anak murid duk menyembang. Yang ni nak kena baling dengan apa? Madam. Dulu madam kain hak gulung-gulung. Zaman saya ada lagi, kan. Baling pun melekat muka. Mana malam nak boleh buat dah lagu tu. Buat lagu tu kira sekejap lagi dia makit-makit. Saya saman cikgu. Tu dia. Dia main tak apa, dia tak kira hak dia main tu. Betul dia pun tak gabus muka, balik dia tunjuk muka kat mak dah. Kata ni tengok ni cikgu baling muka. Terus buat report dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan tidak ada adab dengan guru. Zaman sekarang pelik. Saya teringat kalau zaman dulu-dulu ni, saya pun taklah dulu sangat, muda lagi. Kalau tak pergi sekolah tu rasa bersalah. Kena pergi juga sekolah. Hujan macam mana, ribut macam mana pun pergi sekolah. Kadang-kadang pakai baju lain dulu. Sampai sekolah, masuk tandas, salin baju, pakai baju sekolah. Sagi balik. Kalau hujan, pakai baju yang apa? Pakai baju sekolah. Tak apa lah, dah balik kan. Ini sebelum pergi ni. Nak abang kata sungguh-sungguh nak pergi sekolah. Tapi zaman lah ni pelik. Pelik bin ajaib. Hujan sikit kan, tak mau pergi sekolah. Ini anak apa tak tahu, jenis kulit tak boleh kena hujan. Kalau kena hujan jadi korak macam mana tak tahu. Dia tak boleh pergi lah. Lah ni nak main, nak hentak naik kereta ke? Tak apa. Tak payah pergi lah, ni hujan lepas. Tak pergi dah sekolah. Bila tak pergi sekolah ni pula, kalau dulu yang tak pergi sekolah nak murid salah. Dia kena tunjuk MC. Dia kena tunjuk surat. Pasal apa tak main sekolah, kurang tanda tangan ibu ayah apa semua. Cikgu disiplin minta, kelas minta. Dan ni ada minta tu. Tak main sebulan tak ada, tak apa, abang kata semua, tak main terus. Jangan main, Covid. Betul. Tak payah main. Bila Nazir main pula cek kelas, anak murid tak main. Nazir tanya, ni apa cikgu, mana anak murid tak main? Cikgu tak tanya ada apa kan tak main? Cikgu salah, anak murid tak main, cikgu salah. Tu yang kata penin. Patutnya yang salah mak pak mereka di rumah ni tak suruh main sekolah. Ni kita pula yang jadi salah bila anak murid tak main.
Tu yang kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita yang jadi cikgu, yang ustaz di sekolah ni. Sebelum pergi sekolah ni, tengok dulu siapa tak main. Siapa tak main, dia pula jadi tolong bawa pergi rumah, kejut. Terus pakai pergi sekolah, angkut juga pergi sekolah. Dah sampai terah tu. Nak abang kata punya meraihkan pelajar sampai macam tu sekali. Ini sangat pelik lah. Kalau macam ni pelajar dan generasi yang ada pada zaman sekarang, dia susah nak jadi berjenis. Susah nak jadi orang yang berilmu, yang berakhlak, yang ada syakhsiah yang baik. Kenapa? Dia tidak ada adab di dalam menuntut ilmu. Dia tidak diajar tentang adab. Tak boleh nak marah sikit, tak boleh nak rotan sikit, tak boleh nak beri tunjuk ajar dan sebagainya. Ini adalah perkara yang ditekankan di dalam bab ini khususnya. Yang diletakkan tajuk. Walaupun kisahnya ada sahabat Nabi yang bertanyakan tentang soalan yang remeh, Nabi SAW menjawab juga. Tu pun orang kata apa? Kesabaran Nabi di dalam berdakwah menunjukkan bahawa betapa mudahnya Nabi SAW, dan Nabi tidak mengira sesiapa yang tanya, Nabi alu-alukan siapa saja. Tanya nama pak dia, padahal dia lah, dia tahu lah pak dia siapa, tapi dia tanya nama pak dia, itu menunjukkan bahawa Nabi jawab, menunjukkan Nabi SAW mengetahui setiap susur jalur seseorang, dan bahkan Nabi SAW mengetahui perkara-perkara yang gaib yang berlaku sejak zaman dahulu dan yang lagi akan datang. Semua Nabi SAW mengetahuinya. Itu bukti mukjizat Rasulullah SAW. Itu. Baik. Dan di sini dimakruhkan dalam apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni, karahatus su'ali alladhi yakunu min sya'nihi tasydid aw at-ta'annuti. Jadi makruh kita ni bertanya soalan kepada seseorang yang keadaan dia tu nampak macam tak selesa, macam marah dan dalam keadaan tidak sesuai. Makruh kita duk tanya soalan banyak-banyak. Jadi kita pergi rumah orang lah, duk sembang-sembang, yang si tuan rumah pun duk tunjuk signal dah, duk tengok jam banyak kali. Kalau tanya soalan lagi, la ilaha illallah. Yang ni duk tengok jam dia, tengok jam dinding pun tengok jam dia. Jam ke apa lah ni? Tanya saja buat tanya. Tanya soalan lagi. Tu tak boleh. Makruh lagu tu tak elok. Sama juga kita duk bersembang, bertanya, kita duk sembang di kedai kopi lah. Kan sembang macam-macam lah kita duk sembang ni. Kawan berasa macam tak selesa nak jawab, jangan tanya. Dia nak hang dengar cerita apa sang barin. Orang tak cerita apa, dia dengar kata anak dia ada bab masalah apa semua, dia pun itulah macam mana tak nak bab. Terus tanya. Sebab apa benda tu mungkin ada benda yang tak sesuai diceritakan di peringkat umum. Tu tanya nak undi siapa ni kali ni nak undi. Tanya hak tu pun panjang lebar, nanti nak sembang pula. Banyak gabung hak tu, gabung hak ni, macam mana nak pilih ni, pening kepala ni. Hak tu. Yang tu kena sembang panjang, sembang banyak dan sembang merata. Jadi boleh sembang, boleh cerita, tapi saya pesan, bila kita dalam duk sembang isu-isu yang panas ni, jangan sampai kita mengutuk sana, mengutuk sini. Hak tu jangan nak bak. Kita ni nak pilih siapa jadi pemimpin, itu kita ada jawapan kita sendiri. Kita dengan Allah, kita baca media massa, kita tengok berita, kita boleh buat analisis sendiri, kita kenal siapa pimpinan kita kenal siapa layak memimpin. Kita boleh baca, kita boleh tanya, kita boleh sembang, kita boleh buat ukuran. Cukup setakat itu. Nak mengata, kita nak tambah lagi, bagi jadi panas, nak buat screenshot ni, pitak tu ditempel di sana, tempel di sini, tak payah. Apa guna kita buat macam tu?
Apa guna kita buat macam tu? Abang benda betul. Kalau benda betul, tak apa cerita. Kalau tak benda tu tak pasti, jangan duk buat pasal. Takut kita yang berada di jalan yang benar, kita duk buat perangai sama macam orang lain, duk kata kat orang ni, kata kat orang ni, kita jadi kalah walaupun kita di pihak yang benar. Sebab apa? Apa beza hang dengan mereka? Kamu duk dakwa menggunakan Islam, menggunakan ulama untuk menangkan, meyakinkan orang, tapi hang perangai bukan macam perangai ulama. Bukan perangai macam orang Islam. Bukan perangai macam orang yang bawa akhlak yang baik. Jadi kita tak perlu mempengaruhi orang dengan kita mengutuk orang tu. Kita meyakinkan apa yang kita nak bawa dengan kesungguhan dan rasa tanggungjawab untuk memimpin. Ini adalah benda yang asas dan benda yang penting dalam adab kita. Sehari dua ni duk panas isu politik. Kerana ia sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tanggungjawab bagi individu seorang yang bakal memilih. Baik, tak apalah. Itu kita bincang tepilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tentukan pada kali ini pemimpin yang benar-benar nak bawa Islam dan nak menyelamatkan ummah serta mempraktikkan sedaya mungkin Islam di dalam kehidupan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, seterusnya hadis ataupun bab yang ke-30, iaitulah bab man a'ada al-hadisa salasan liyufhama anhu faqala ala wa qawlu dhur fama zala yukarrihuha wa qala ibnu Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ballaghtu salasan. Ni tajuk lah. Tajuk yang mana bab sesiapa yang mengulangi kata-katanya sebanyak 3 kali supaya ia difahami. Perkataan tu diulang sampai 3 kali. Nabi banyak yang Nabi ulang. Kadang-kadang soalan sama yang diulang tanya kepada Nabi, Nabi jawab benda yang sama. Kan ada sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, "Ausini, wasiatkan kepada saya." Nabi pun kata, "La taghdab, jangan marah." Dia pulang ni, "Nasihatlah saya." Nabi kata, "Jangan marah." Takkan tukut nasihatlah saya, jangan marah. Nabi ulang jawapan yang sama. Sebab mungkin hak main tu perangai kah? Nabi kata, "Hang ni jangan marah, cukup. Kira pakai dah semua." Dia duk tinggi suara, Nabi pun lagi, "Jangan marah. Jangan duk marah." Lebih kurang macam tu. Sebagaimana berlaku kisah di antara anak Ibnu Umar, Abdul Malik, dengan ayah dia Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Satu hari dia tak cerita secara detail, semua saya terbaca sebentar tadi di dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz satu hari dia marah, adalah isu apa yang berlaku, dia marah. Lepas tu anak dia tegur. Anak dia tegur apa? "Hai ayah, bukankah dengan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi, bukankah dengan pemerintahan yang Allah Ta'ala bagi, semua kelengkapan dah cukup pada kamu, kenapa kamu duk marah-marah lagi?" Lepas tu pak dia jawab pula, "Bukankah ini pun sedang marah?" Tak ke pening. Sayyidina Umar duk tengah marah sesuatu. Anak dia tegur, mungkin dalam keadaan marah, betul. Ayah dia kata balik, "Bukan ini pun marahkah?" Lagi dua-dua dia diam. Tu lah, kita bakat-bakat marah lah. Tak sepatutnya kita marah. Bincang leh lah. La taghdab, jangan marah. Maksudnya, macam mana susah lah kalau tak boleh marah. Jangan marah. Betul nak buat macam mana? Kena diam. Kena diam. Melainkan kalau benda itu bercanggah dan bertentang dengan syarak, boleh marah. Pada waktu itu marah kita berserta dengan marah Allah, dan pastinya akan sampai ke lubuk hati seseorang. Tapi kalau ikut dan marahnya, tu tak boleh.
ia tidak dibenarkan oleh syarak, karena marah ini adalah daripada perangai syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api, dan api ini tidak boleh dipadam melainkan dengan air. Maka bila seseorang itu marah, dia kena pergi ambil wuduk. Dalam hadis yang lain, kalau siapa marah dalam keadaan berdiri, dia kena duduk. Kalau marah diri, duduk tengah diri marah, dia kena duduk. Dia kena ubah posisi untuk duduk, baru dia kurang marah. Jangan duduk tengah duduk, marah, mangkit berdiri. Ni payah. Ni saya lagi, habis. Panjang kereta dia tepuk meja tu, habis. Kalau duduk tengah duduk tu, dia marah, dia kena pergi baring, tidur. Duduk kedai kopi ni macam mana? Start motor, balik terus. Balik pergi tidur. Kena tidur, kena baring terus. Kalau duduk baring pun boleh marah lagi, jangan bangkit, duduk tang tu. Jangan bangkit. Jangan bangkit. Itu adalah kaedah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kena mententeramkan. Marah itu bukan ciri-ciri orang yang masuk syurga. Jadi kita ni kalau nak masuk syurga, jangan ada perasaan marah. Jangan ada kita ni suka mengungkit-ungkit. Dia sebahagian daripada asbab seseorang itu menjadi marah. Dan apakah yang menyebabkan seseorang itu boleh tidak marah? Idza radita, ataupun idza raditum, apabila kamu redha. Ni azan no? Boleh. Sambung lagi lepas azan insya-Allah. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Okey, itu adalah cara macam mana kita nak mengelakkan marah. Disebutkan oleh seorang tabi'i, idza raditum, apabila kamu redha, kamu tidak akan marah. Redha ni maksudnya kita terima segala benda hak baik pun kita terima, benda hak tak baik pun kita terima dengan lapang dada, kerana kita yakin
Kedua-dua benda itu datang daripada Allah. Betul tak? Masa muda, lagu macam masa muda, masa tua, macam cara tua-tua. Tadi pagi saya mengajak di satu tempat di kalangan orang-orang yang tua-tua. Ada seorang haji ni dia cerita, dia kongsi, "Ustaz, macam mana lah, no? Kami ni tua-tua ni cepat marah." Dia kata aku tu. Dia kata khusus kami lah orang lelaki ni tua-tua cepat marah, sikit-sikit nak merajuk. Benda kecil-kecil nak merajuk. Dia cerita. Saya pun heran. Kata, lagu tu kan jadi lagu tu lah. Saya mula terfikir tentang diri saya, perjalanan hidup saya. Mungkin tuan-tuan dan puan juga merasai benda yang sama. Bila muda-muda dulu, kita dulu ingat, bini kuat merajuk. Kan? Bini kuat merajuk, bini kuat marah. Bila main tua, dia terkalih. Bini pula jadi sabar. Hak yang lelaki pula perangai. Tu dia tukar lah tu. Dia tukar. Sampai pakcik tu kata, "Ustaz, kalaulah orang lelaki ni sakit sikit je, satu rumah boleh tahu. Padahal tersepak batu lah. Punya kayu rendah sakit. Tapi kalau orang perempuan sakit lah, yang teruk-teruk pun, siapa pun tak tahu." Tu dia. Sampai macam tu dia kata. Betul tak betul? Tanya sendiri lah. Masing-masing ada keluarga. Masing-masing hak yang umur 60-an pun ada ni. Tanya, dia cepat perangai kan? Tak perangai. Nah. Lambat buat kopi sikit. Apa ni lambat sangat ni? Makan lapar lah. Tuan. Boleh tiak lah. Pagi-pagi boleh tiak lah. Pagi-pagi buka tudung saja. Ni apa-apa benda dah ni. Apa ni kopi pahit ni. Semua tak kena. Kerja marah. Tapi bila radhi tu, bila reda, tak ada apa. Kopi pahit ke, kopi ada ke, kopi tak ada ke. Tak apa. Tu. Kita ni tak sampai umur dah, tak boleh nak cerita. Saya ni mula dah terfikir masa dulu balik daripada Mesir fresh kan. Mai kuliah dulu pun naik motor lah. Daripada Teluk Bahar naik motor E5. Paling jauh siapa-siapa sampai Lostak naik motor. Kan parking kat tempat ustaz, orang parking kereta, kita pergi motor. Tu kita kemas kan. Boleh. Balik ke 11 malam ke 12 malam ke sejuk-sejuk, tak pakai baju sejuk pun tak apa. Lah ni kena sikit pinggang. Kata kena nak pergi kuliah Lostak pun rasa macam jauh. Rasa penat. Dulu duduk mesyuarat dengan orang tua-tua. Kadang-kadang keluar angin kan. Kata apa mereka ni. Sampai keluar angin betul-betul depan orang ni. Kan. Ada kawan saya mulut capui sikit kata, "Apa Haji sampai belahak depan orang ni, melu kan?" Dia kata, "Ustaz tak sampai lagi rumah saya, tak apa lah." Kita tak sampai lagi rumah dia, kita tak tahu lagi macam mana. Kan kadang-kadang jenis angin kat keluar, bukan dia keluar kat atas, kat bawah pun keluar juga. Dia tak tahan lah, dia siap macam mana kan. Dia boleh jadi, sebab kita tak sampai pada masa dia. Kita tak tahu macam mana sakit lutut, macam mana sakit pinggang, macam mana kebas, macam mana kita buatlah dia ni lambat sangat. Lambat jangan. Kita sampai masa kita tahu macam mana lambat tu, cepat macam mana. Masa kita ni muda-muda jadi imam, laju. Belakang, orang tengok ustaz, nak slow ni pun, laju kan. Laju ke? Tak laju ke? Tak laju. Masa pinggang tu elok. Kan? Ni pinggang tak elok, dia pun slow-slow je. Duk marah pula ke imam tu, apa imam tu lanjut sangat. Tak apa lah, tak sampai lagi. Sampai nanti baru hantar macam mana langit tinggi rendah. Sebab tu jangan duk kata kat orang. Jangan duk banding-banding. Kita hari ni dah sihat, alhamdulillah. Jangan duk kata kat orang tak sihat. Bila kita sampai masa tu baru kita fikir balik, kata aku tak boleh, kata dulu aku tak patut cakap macam ni. Kerana apa? Kerana kita tak merasai. Dan kita hari ini pandai menghargai jasa ibu dan ayah. Saya yakin setelah mana kita sendiri ada anak dan anak-anak sendiri, baru kita tahu betapa susahnya nak membesarkan dan nak mendidik anak-anak. Baru 2-3 orang anak dah serabut dah. Tak mau beranak dah, serik. Tak mau lah, tak mau menjaga tengah malam, tak mau esok nak kerja payah. Tu yang kita sebelum ni 10 orang.
berebut makan, keling tumbuk dalam rumah. Kan? Kita tak fikir benda tu. Tapi bila kita dah kena, baru kita fikir. Mujuk kalau terfikir, tapi bila dia kena, dia tak fikir, ni masalah. Dia tidak ada peringatan kepada dia. Kita kena berubah. Ni bila dah kena tipu 5 tahun sudah, takkan nak kena tipu lagi kali ni. Tak usah nak tipu dah. Lebih kurang macam tu lah. Abang kata faham yang faham-faham lah, yang tak faham sudah lah. Dah berapa kali dah kena tipu. Jadi macam ni janji kita nak pergi rumah pula. Masa nak perintah tak mau pergi rumah. Bila dah tak ada ni, kata janji pula nak pergi rumah. Biji seorang satu keluarga, satu rumah. Kalau menang. Kalau menang, tak payah menang lah kot. Pergi orang lain lah pula. Kan? Sebab apa nak janji dah kot tu? Masa duk perintah ni tak pernah sebut kot tu. Dia kata duit tak ada tu yang mikir. Kan? Barang mana duit tu, orang mau kena. Jadi ini, tu telah jawab lebih dah tu. Tak apa lah kan? Lebih kurang. Jadi benda hak dah berlaku, kita dah dapat pengajaran, kita kena fikir. Dan kita jangan mengata lebih-lebih. Sebab kita tak sampai pada umur dah. Baik, tak apa, kita tengok pada hadis yang kedua ini. Hadis yang ke-94, wa anhu bihi qala haddatsana 'Abdatu qala haddatsana 'Abdus Samad qala haddatsana Abdullah ibn al-Musanna qala haddatsana Thumamah ibn Abdullah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama salasan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Okey, bab sesiapa yang mengulangi kata-katanya sebanyak 3 kali supaya ia difahami, maka berkata Nabi, iaitulah kata-kata palsu lalu diulanginya. Ni ada hadis ni yang Nabi SAW menyebutkan ada 3 dosa besar. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, menderhaka ibu dan ayah. Yang ketiga, Nabi bersandak. Nabi bersandak macam ni. Nabi sandak di bantai. Nabi pun sebut perkataan. Nabi pun menyebut perkataan ala wa qawlu dzur, ala wa qawlu dzur, ala wa qawlu dzur. Syahadatu dzur. Nabi sebut juga perkataan tersebut. Iaitulah perkataan berita palsu ataupun menjadi saksi kepada berita yang palsu. Nabi ulang tu sambil duduk bersandak tu sedap. Ulang sampai sahabat Nabi kata, bila lah Nabi nak berhenti. Betul. Maksudnya dia pada faham. Diulang-ulang suara itu. Berkata Ibnu Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu telah menyampaikan? Baginda mengulanginya 3 kali. Maksudnya Nabi dalam percakapannya yang penting, Nabi akan ulang sampai 3 kali. Hadis yang berbunyi Abdah telah menyampaikan kepada kami, katanya Abdus Samad telah menyampaikan kepada kami, katanya Abdullah ibn Musanna telah menyampaikan kepada kami, katanya Sumamah bin Abdullah telah menyampaikan kepada kami daripada Anas daripada Nabi SAW bahawa baginda ketika memberi salam kepada orang ramai diulanginya 3 kali, dan apabila baginda berkata sesuatu diulanginya juga sebanyak 3 kali. Nabi SAW dalam berbicara, dalam mengucapkan salam, Nabi mengulangkan sebanyak 3 kali. Di sini diambil faedah, faedah bukan bagi salam pada orang yang duduk depan kita. Assalamualaikum. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan bagi salam ni adalah pada minta izin. Al-istizan. Minta izin nak masuk rumah orang. Nabi kan pergi salam 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali tak jawab.
Ini kasut ada ni, hang saja tak jawab kau dah. Tak payah. Balik. Tu masuk salam 3 kali. Tujuan apa Nabi disebutkan begini? Bagi salam tu, mungkin salam pertama dia tak dengar. Kita kena bagi yang kedua. Bagi yang kedua pun kita tengah baik. Mungkin tak dengar lagi kot. Kita bagi yang ketiga. Yang ketiga juga, mungkin dia ada hal, kita balik. Sunat ulang 3 kali. Ada yang meriwayatkan fatrah tempoh di antara salam pertama dengan salam kedua dan salam ketiga. Lepas kita bagi salam pertama, Assalamualaikum, dia tak jawab, kita senyap selama 2 rakaat sembahyang sunat yang ringkas. Berapa minit? 2 minit, 3 minit, tunggu saja. Assalamualaikum. Tunggu 2 minit. Assalamualaikum kali kedua, 2 minit, tak ada? Salam ketiga, 2 minit tak ada juga, balik. Nanti orang nak main kempen, buat lagu tu. Dia faham tak agama ni. Kita terus keluar, dia pergi salam, kita tengok dia. Assalamualaikum, lagu duk kopek pintu, lagu duk ni, tak payah undi lah orang tu. Rapuh. Dia tak reti adab macam mana nak main rumah orang. Kalau orang yang ada agama, dia pergi salam. Assalamualaikum, duduk tangga. Dia tak kopek tingkah. Dia tak rabat, dia tak ketuk-ketuk pelik-pelik. Dia bagi salam, tak ada, tak apa lah. Nanti kita tinggal pamphlet sudahlah. Jangan lupa undi, kata betul, dia pun pergi. Abang kata, itu ada. Dan dalam masalah, salam tu maksudnya kita nak minta izin masuk rumah orang. Takat 3 kali. Dan dalam masalah ilmu, juga Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Kalau percakapan itu penting, yang perlu diingati, yang perlu diambil perhatian, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Jadi kita pun macam tu lah. Kita pun macam tu dengan anak-anak, khususnya anak-anak bawah umur, jangan kita cepat. Bukan cepat mempercayai. Jangan cepat kita harap dia faham semua. Kemarin ayah kita orang kena semayang tu ni, buat tak semayang lagi. Tak, kita kena hari-hari cerita. Hari-hari cerita. Jangan jemu. Dalam tempoh fatrah dia membesar di antara umur 7 tahun sampai 10 tahun. Hari-hari kena cerita. Hari-hari kena habaq. Hari-hari kena ajak. Hari-hari kena ajak dia bersedekah. Kena ajak dia menghormat. Orang tua-tua kena ajak lalu tunduk di hadapan. Orang tua-tua kena salam, cium tangan. Orang tua-tua kena kalau jumpa orang, tegur siapa. Hari-hari kena cerita. Sebab apa? Mereka tak dan nak lekat di dalam kepala mereka lagi. Tapi yang melekat dalam kepala mereka adalah iklan-iklan di dalam TikTok. Itu dia duk tengok hari-hari. Duk scroll ke apa? Scroll tu. Duk swipe atas. Duk begitu sulit. Duk sulit tu. Lupakan raihan. Hak tu lah dia nak nyanyi hak tu sebab apa? Buka mana-mana pun hak tu lah. Supaya yang faham-faham, yang tak faham sudah. Macam-macam. Macam-macam trend kita pun dalam tengok TikTok sekarabut. Jadi peluang kita masih ada anak-anak yang kecil ini, kita kena pun buat perangai macam dalam TikTok juga kena banyakkan aura-aura yang positif di dalam TikTok. Kena masuk dalam tu. Supaya kita boleh mengubah suasana daripada melihat kepada benda-benda yang tak baik, yang tak bermoral. Wallahu a'lam. Saya rasa takat tu dah dulu kot. Pada malam ini saya minta maaf banyak-banyak kalau tak hadir dalam masa 2-3 kali ini. Sekarang pun dalam proses pemulihan lah, duk cari rawatan alternatif. Tapi alhamdulillah boleh bertahan lah, tak mahal, tak duk makan dah ubat tahan sakit apa semua tu, tak makan dah. Cuma duk pi ngurut-ngurut macam tu lah. Alhamdulillah ramai juga duk cadang pergi sana, cadang pergi sini. Yang cadang tu pun kadang-kadang dekat sangat, suruh pi Melaka sampai mana, kata
jauh sangat nak pergi. Pokok ni pun banyak dah saya rasa. Jadi nak pergi pun kadang-kadang tak sempat nak raikan semua. Kadang Ustaz pergi tempat ni bagus. Tapi saya tak bisa pergi lagi lah. Dia ada kata bagus lah, tapi dia tak bisa pergi. Itu yang kadang pelik juga lah orang kita. Tapi Alhamdulillah itu menunjukkan bahawa sangat positif. Saya pun dalam sebulan boleh balik. Ada kalau ikut doktor pakar tu kadang setahun 2 tahun MC tak boleh buat apa, duduk duduk lama tak boleh dikebas, jadi lengah tak boleh nak duduk lama. Alhamdulillah saya sebulan pun merata bolehlah untuk meneruskan sisa-sisa yang berbaki ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اهدنا واهد قومنا فإننا لا نعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.